khabar yang dekat rumah tu sihat ke tak? Okey, jadinya hari ni kita akan belajar tentang reka bentuk makanan, iaitu menghasilkan reka bentuk pembungkus makanan. Saya pasti kamu semua pernah lihat pembungkus makanan. Okey, jadinya yang pertama kita tengok contoh iaitu snack Cadbury. Snack Cadbury coklat ni dia menggunakan pembungkus makanan jenis plastik dan menyerupai bentuk produk iaitu segi empat. Seterusnya kita ada kerepek ubi daripada Pringles. Demi menjaga kualiti kerepek ubi itu, mereka menggunakan pembungkus makanan jenis silinder. Okey, seterusnya kita ada kentang goreng. Kentang goreng dia menggunakan pembungkus makanan jenis beg kertas. Beg kertas ni bagus juga sebab dia boleh menyerap minyak-minyak daripada kentang goreng tu. Dan terakhir kita ada bijirin menggunakan mangkuk kertas. Seterusnya, 6 reka bentuk pembungkus makanan. Yang pertama kita ada sasaran, di mana kita kena tahu produk kita, pembungkus makanan kita kat mana kita nak pasarkan. Yang kedua, image atau personality, di mana kita kena tahu produk dan pembungkus makanan kita ni mengikut tak cita rasa pengguna. Yang ketiga iaitu informasi. Dekat pembungkus makanan kita mesti ada maklumat berkenaan dengan produk kita. Contohnya macam bahan-bahan, nilai nutrisi. Kalau kat Malaysia ni kita kena pertimbangkan halal ataupun tak halal produk tu. Okey, yang keempat kita ada warna. Warna ni contohnya kalau kita nak buat roti kopi tapi pembungkus makanan kita warna hijau. Warna hijau ni macam tak sesuai sangat untuk makanan sebab warna hijau ni biasanya berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya kita berkenaan dengan image. Image ni pula contoh kalau kita nak buat roti kopi tapi pembungkus makanan kita gambar tembikai. Memang tak sesuai. So carilah gambar-gambar berkenaan dengan kopi ke, roti ke. Okey. Seterusnya kita gunakan bahan yang kita gunakan untuk membuat pembungkus. Perlulah mesra alam supaya ianya mudah terurai. Okey, sebelum kita buat pembungkus makanan, kita kena buat produk makanan dulu. Jom kita buat roti kopi, okey? Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 sudu teh dose softener, cream of tartar dengan bread improver, setengah sudu makan overload, 1 paket yeast. Okey, seterusnya kita gunakan 100 gram susu segar. Lepas tu kita gunakan 110 gram air suam, 7 gram garam, 20 gram mentega, 35 gram gula halus dan juga 350 gram tepung gandum. Seterusnya kita satukan yeast. Kita satukan susu segar dan juga gula ke dalam air suam. Biarkan dia mengembang dulu sebelum kita guna. Kita ambil besen yang lain, kita masukkan mentega, kita masukkan tepung gandum. Kalau ada tepung roti lagi bagus. Lepas tu kita masukkan bread improver, dose softener dan cream of tartar ni masing-masing 1 sudu kecil teh tu. Okey, seterusnya kita masukkan overload setengah sudu makan. Kita masukkan garam. Okey, kita ramas dia, kasih dia sebati. Dah tak ada berketul-ketul. Bila dah kembang yeast tu, kita campurkan yeast dalam adunan kering. Kita gaul dia sampai dia jadi dough. Kita biarkan 1 jam. Lepas 1 jam, kita uli dia balik. Okey, lepas kita uli dia, kita kena bahagikan dia. Okey, macam kat rumah saya ni ramai orang, jadi saya bahagian kecil-kecil. Dapatlah 16 bahagian. Kalau nak jual, biarlah besar sikit, bersesuaian dengan harga. Kalau macam kat pasaran, masa dekat Papa Roti, Mexican Roti, satu buku roti tu dijual dalam RM3. Okey. Lepas tu kita ambil dulang, kita greasekan dulang tu dengan mentega supaya dough roti tu tak melekat pada dulang tu. Kita bulat-bulatkan dough roti tu, kita letak atas dulang tu, susun dia. Pastikan jarak-jarak sebab nanti dough ni akan mengembang. Okay. Seterusnya kita panaskan oven, api atas bawah, suhu 170 hingga 180 darjah Celsius sahaja. Okey. Okey, lepas tu kita akan buat topping roti kopi pula. Kita masukkan 3 sudu kopi segera dalam 10 ml air. Kalau nak rasa lebih kopi, boleh masukkan lebih serbuk kopi tu.
Lepas tu dalam bekas lain kita masukkan 50 gram mentega. Kita pukul dia sampailah dia sedikit kembang. Boleh guna hand mixer, tapi kat rumah saya tak ada hand mixer. Ada yang stand mixer tu besar, tak bersesuaian dengan kuantiti ni yang kita nak buat ni. Okay, pukul lah sampai lengur. Lepas tu kita masukkan gula halus. Kalau tak ada gula halus, boleh je guna gula kasar. Dan kita kisar gula kasar tu sampailah dia halus. Boleh guna. Okay, kita kacau dia sampailah dia sebati. Okay, bila dah sebati, kita akan masukkan telur. Okay, boleh je masukkan telur putih dan telur kuning sekaligus, tapi disebabkan bila kita masuk satu-satu, benda tu akan lebih cepat sebati. Menurut saya lah, dia akan lebih cepat sebati. Kita kacau lagi, kita pukul lagi. Sebab tak ada hand mixer, kita pukul lah. Okay, dah sebati, kita masukkan cecair kopi tadi tu. Kita pukul lagi, kita kacau lagi sampailah dia sebati. Lepas tu kita masukkan tepung gandum ataupun tepung serbaguna. Tepung ni kita guna sebanyak 70 gram. Lepas tu kita kacau dia. Okay, ni saya guna spatula ni. Sebabnya kalau guna yang pemukul tadi tu, memang berterabur le tepung tu. Okay, bila dah sebati sikit macam ni, baru kita guna pemukul tu. Kita kacau lah dia, pukul dia sampai dia sebati. Bila dia dah sebati, kita masukkan dalam piping bag. Lepas itu, kita pipekan topping kopi ni ke atas ban tadi tu secara melingkar, bulat macam tu. Okay, tadinya hasilnya akan jadi macam ni. Lepas tu kita akan bakar selama lebih kurang 20 minit. Bila dah siap, tutup api, keluarkan produk tadi tu. Jadilah roti kopi. Seterusnya kita akan buat pembungkus makanan. Jadi template ni saya dah sediakan dekat dalam Google Drive. Boleh download dekat description. Ada pelbagai jenis pembungkus makanan yang saya dah sediakan. Okay, macam ni saya dah edit, saya dah letak gambar, saya dah letak nilai nutrisi. Okay, lepas tu lipat dia, gam dia untuk kita lekatkan mana-mana bahagian yang patut untuk kita bentukkan dia jadi pembungkus makanan. Okay, ikut kreativiti masing-masing macam mana nak jadikan pembungkus makanan ni mengikut cita rasa pengguna. Okay, tekan-tekan sikit dia, kasih dia melekat antara satu sama lain kertas tu. Bila siap, boleh guna. Kita boleh ambil produk yang kita dah buat tadi tu, roti kopi, kita boleh masukkan dalam ni. Boleh jual, boleh bagi ke orang. Orang pun tengok cantik. Dalam dia ni lembut, roti kopi ni lembut. Dan juga luar dia ni rangup. Jadinya kena cuba. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadinya saya nak rumuskan balik. Kita ada 6 reka bentuk pembungkus makanan. Yang pertama kita ada sasaran, kedua image dan personality, ketiga informasi, keempat warna, kelima image dan keenam bahan. Jadinya dalam setiap pemakanan kita ambil, kita kena tahu nilai nutrisi. Macam dalam satu ban roti kopi tadi tu, ini adalah hasil yang saya dapat daripada internet. Satu ban roti kopi mewakili 290 kalori, 45 gram karbohidrat, 10 gram lemak dan 5 gram protein. Itu kena ambil tahu supaya kita dapat kekalkan kesihatan kita. Terus ni untuk latihan minggu ni, setiap pelajar kena buka muka surat 165, jawab soalan dekat sudut cabar minda. Dan tugasan kedua, masing-masing buat video pembungkus makanan. Boleh je cari mana-mana template pembungkus makanan dekat internet. Nak guna saya punya pun boleh. Boleh download je dekat description bawah ni dalam Google Drive. Masing-masing ada kreativiti dia sendiri. Tak perlu masak. Kalau ada biskut ke, ada roti ke, okay, buat
bungkus makanan, masukkan produk tadi dalam tu. Tunjukkan dekat saya. Itu saja. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.